Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini insyaallah saya akan baca surah At-Takasur. Surah tentang berlumba-lumba, memperbanyakkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Telah melalaikan kamu oleh berlumba-lumba pada mencari harta atau mengumpulkan harta. Allah Subhanahu wa taala memulakan percakapannya dengan mendedahkan keadaan manusia. Allah dedahkan satu keadaan manusia, yaitu mereka dilalaikan. Alhaakum, dilalaikan atau telah melalaikan kamu sehingga kamu jadi jauh dengan Allah. Kamu jadi lambat solat, atau ada orang sampai tahap tak solat terus, tak baca Quran, tak berzikir. Itu tu kerana dilalaikan. Bukan kata tak tahu, tahu, tapi dia dilalaikan oleh benda lain sehingga jauh hanyut. Yang melalaikan itu at-takasur, sifat berlumba-lumba pada harta. Berlumba-lumba memperbanyakkan harta, sehingga jadi pada memperbanyakkan harta di sini jadi tercelalah. Ini satu pendedahan yang Allah nak cela orang-orang yang dilalaikan, sehingga moga-moga sedarlah ni. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu oleh berlumba-lumba, saling berlumba-lumba memperbanyakkan harta. At-takasur, kalau tengok dalam bahasa Arab, itu dia punya bentuk dia, pattern dia, yakni wazan dia, tafa'un. Tafa'ul kalau dalam bahasa Arab dia mari dengan makna saling. Seperti kita saling ta'aruf, saling berkenalan. Takaful, saling membantu. Tafahum, saling memahami. Tasamuh, saling memaafkan. Tadarus, saling belajar. Takasur, saling memperbanyakkan. Lawan banyak yakni. Sehingga berlumba-lumba tu pada harta
besar. Lawan siapa rumah paling besar? Besar. Dapur paling besar, dapur. Pagar paling besar, paling cantik, pagar, dia berlawan. Kereta siapa paling banyak, siapa paling baru keretanya, dia berlawan. Dia berlawan. Sehingga keadaan itu melalaikan kamu. Kalau tak lalai pada berlumba-lumba ini okey lagi sebenarnya. Kalau tak lalai, itu memang dalam keadaan lain Allah suruh tu. Berlumba-lumba pada kebaikan ini yang Allah sebut, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu pada kebaikan. Okeylah masanya. Cari duit banyak-banyak untuk nanti macam-macam lah boleh buat hak yang kebaikannya. Boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh infak, boleh sedekah, boleh buat itu, boleh buat ini dengan harta tadi. Baik sebenarnya. Kalau tak melalaikan kamu, tak apa. Sampai waktu solat, solat. Sampai dah cukup keluar zakat ni, dah kena keluarkan zakat, keluarkan zakat. Okey, tak apa. Tapi kalau melalaikan kamu, ini yang Allah nak dedah ni. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu sehingga nikmat yang banyak tu jadi bala pula kepada kamu. Betapa lalainya kamu ni, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Yang ni sampai mati. Ziarah kubur di sini mati. Sehingga kamu pergi di kubur tu, pergi ziarah di kubur. Sehingga kamu mati. Punya lalai itu sampai mati. Allahu akbar. Kalla, tak betul begitu. Tak betul kalau sampai macam itulah. Punya pulun cari duit ni, cari harta ni, sampai sudah tak sudah, berhenti tak berhenti, mati. Tak betul sangat mati dalam keadaan lalai begitu. Mati dalam keadaan ghaflah begitu. Tak sempat istighfar, tak sempat solat, tak sempat itu, tak sempat ni. Kalla, tak betul begitu. Itu satu tafsir. Maknanya ziarah kubur tu mati. Tafsir yang kedua, kalau ikut zaman jahiliah dulu, ada begitu. Dia berlumba-lumba pada mencari harta ni, maka berlumbalah dia kata, aku kaya. Orang sana pun kata, aku kaya juga. Tengok datuk aku hari tu kaya. Orang balik sana pun kata, datuk aku pun kaya juga. Tak puas hati lagi ni, datuk aku sebelum hari tu pun kaya juga, tapi mati dah. Kawan ni pun, datuk aku hari tu pun kaya juga, tapi mati juga dah. Hak yang dah mati di kalangan turunan aku lagi kaya. Banyak, ramai. Kawan tu pun kata juga. Akhirnya tak puas hati, jom kita turun di kubur. Kita pergi kubur, kita bilang, tengok hak balik mana keturunan dia yang hari tu kaya. Sama-sama pakat di kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kamu tu kau dilalai dalam bab lumba kaya ni, sampai kamu pergi ziarah kubur. Ziarah kubur di situ bukan untuk nak ambil peringatan mati ke apa ke, tak. Melainkan nak tunjuk siapa makin kaya, atau siapa yang paling kaya dari karangan keturunan dia hari tu yang dah mati. Layan ni, layan kita kata kelalaian ni, nak tunjuk siapa kaya ni, sampai tahap tu dia jadi. Kalla, tak betul begitu. Apa punya kerja sampai punya nak tunjuk dia kaya ni, sia-sia je perbuatan begitu. Kalla, tak betul begitu. Sehingga ziarah kubur di sini pun hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur di sini pun tercela juga. Tak baik juga. Tak ada manfaat apa-apa. Walaupun dalam keadaan lain, dalam keadaan biasa, ziarah kubur tu bagus. Ziarah kubur bagus, yang ziarah kubur ini boleh mengingatkan kamu kepada mati, maka baguslah. Yang Nabi kata, ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Sekarang gila ziarah kubur. Pergi ziarah kubur kerana ia akan mengingatkan kamu kepada mati. Boleh tengok batu nisan, tengok lama-lama kubur tu, kita akan terkenang nanti aku pun mati juga. Mari, baguslah tu.
Bila kenang ke mati, insya-Allah dia akan jadi nanti insaf. Dan jenis antara yang nak mengubat hati ni, antara terapi baik untuk nak mengubat hati-hati yang keras ni, ingat mati. Nak dekatkan lagi, biar rasa lagi kita ingat kepada mati ni, tengok kubur. Pergi ziarah kubur. Jadi itu yang maksud daripada pergilah sekarang kerana ia mengingatkan kamu kepada mati. Bagus. Tapi ni pergi tadi bukan ingat kepada mati. Dia tak sedar lagi, malah duduk dalam keadaan lalai lagi. Tak sedar lagi. Itu yang akhirnya jadi tercela tu. Jadi ziarah kubur ni pun dia tengok juga. Sebab tu ziarah kubur awal-awal Islam dulu dilarang. Kerana pergi ke kubur, pergi meratap, meraung-raung. Jadi sampai tak jadi kerja. Kalau orang perempuan tu kan, pukul badan, koyak baju, menangis-nangis itu. Dia ada kefahaman tu, ada kefahaman pula. Tunjuk konon ini macam simpati lah. Seorang yang kalau isteri lah, kalau dia suami lah. Sebagai dia ni seorang yang baik lah. Jadi dia menangis juga di kubur tu. Maka tu awal-awal Islam begitu, maka ia dilarang. Ataupun dilarang juga pergi di kubur ni, pergi minta ke orang mati. Itu pun tak boleh juga. Kubur tu ke hias kubur sebesar-besarnya. Akhirnya jadi macam wakaf gitu. Dibuatnya kubur tu macam kubur Syiah. Besar gitu, di simen. Sejuk duduk situ. Ada gambar besar, gambar dia. Ada bunga-bunga apa wangi. Syiah tak apalah, Syiah dia memang karut dah. Yang nak jadi karut sangat Syiah tu, itulah salah satunya. Biarlah Syiah buat begitu. Kita jangan buat begitu. Walaupun yang mati itu kita sayang sangat dia. Alim sangat dia tu. Dia tu siapa? Cucu Nabi ke siapa ke? Tapi jangan sampai akhirnya kita buat kubur dia jadi begitu. Sampai akhirnya nak lagi ni, nak hormat lagi, sayang sangat ni. Buat begitu, lepas tu kita minta kepada yang dah mati. Kita iktikaf lagi situ. Allahu Akbar. Maza taf'al huna? Kamu buat apa di sini? Ana a'takif. Saya sedang beriktikaf. Limadza la ta'takif fil masjid? Kenapa kamu tak iktikaf di masjid? Huna afdal. Di sini lagi afdal. Astaghfirullahalazim. Apa punya iktikaf di kubur lagi afdal? Dengar-dengar tengok apa dia kata tu. Ya Syekh, illam tastaghfir lana faman yaghfir lana. Ya Syekh, tolonglah minta ampun untuk kami. Kalau kamu tak minta ampun, siapa nak tolong minta ampun? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa punya kerja, apa punya minta sampai macam tu? Kalaupun tawasul, minta kepada orang hidup lah, bukan minta kepada orang dah mati. Sahabat-sahabat tak buat pergi ke kubur Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak buat begitu, sahabat-sahabat tak buat. Sahabat-sahabat tak buat. Kemudian ni baru buat. Kita jangan buat begitu. Itu boleh membawa kepada syirik. Syirik dosa besar, jangan main-main. Kita hormat kepada orang dah mati tu, tapi jangan pergi minta kepada orang yang dah mati tu. Tak minta tawasul orang dah mati tak boleh. Sahabat-sahabat dulu bila Rasulullah mati, orang tak minta ke dia, orang minta kepada yang hidup. Bapa saudaranya Abbas. Kalau pergi juga buat begitu, itu pun tercela. Itu pun tercela. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kalla, tak betul begitu. Kamu tengah kerja sampai mati begitu, dalam keadaan lalai. Saufa ta'lamun. Lambat laun kamu akan tahu juga yang sebenar, yakni lambat laun kamu akan tahu juga yang sebenarnya tak betul kamu buat. Kamu bekerja atau berkelakuan begitu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian tak betul, lambat laun kamu akan tahu. Summa, kemudian, kalla, sekali lagi tak betul begitu. Saufa ta'lamun, lambat laun kamu akan tahu juga yang sebenarnya tak betul begitu. Kalau kamu masih hidup lagi tak betul. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, tak betul. Berapa kali tu? 3 kali.
3 kali Allah nak menyedarkan orang-orang yang tengah lalai. Sehingga begitulah nak beritahu keadaan kalau manusia ni dia tengah syok. Dia tengah ralik tu ke, dia tengah lalai, bekerja ke, bercinta ke, apa ke, tengah cari duit ni, tengah sedap ni. Oh, menitik-nitik peluh ni, sedap ni. Badan tengah sihat lagi ni, cari duit ni. Kadang-kadang kita nak tegur dia tu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Begitulah, kena sabar. Nak tegur, nak sedarkan orang yang tengah lalai. Dia tak badan sekali. Kerana dia tengah syok tu. Dia tengah asyik tu. Sabarlah bagi orang-orang yang nak tegur dalam nak buat kerja dakwah ni. Kena banyak bersabar. Kalla, tak betul begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu tahu dengan ilmu yaqin. Kalau kamu tahu dengan ilmu yaqin, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan agama ni, yang ada sekarang ni, ilmu yang mari daripada Quran, yang mari daripada hadis. Kalau kamu tahu, kamu belajar dengan apa yang diberitahu di dalam Quran dan apa yang diberitahu oleh hadis tu, yang yakin, kamu tak akan buat kerja begitu. Kamu tak akan dilalaikan. Al-Quran yakin, syai'un yakin, satu yang yakin. Al-hadis, hadis pun yakin. Walaupun ada hadis yang dhaif, itu orang yakin juga. Ni kata dhaif, orang yakin lagi ni palsu. Sampai hak palsu tu tak boleh pakai lah. Maudhu' tak boleh pakai, tak boleh baca. Bahaya baca tu. Kalau nak baca pun kena beritahu ni palsu. Nak amalkan lagi-lagi lah. So yang nak terima ni, nak diyakini ni, nak pegang yang yakin. Alhamdulillah, Quran dan Sunnah boleh kita pegang, kita baca, kita boleh percaya. Maka kita akan tahu melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang betul ni, kita akan tahu bahawa Allah tu ada, amalan ibadah tu kena lakukan, kita mesti berbudi pekerti yang baik. Dan dunia-dunia ni kita kena sedar bahawa dia sekejap saja. Kita boleh tahu tu. La tarawnal jahim, kamu pasti benar-benar akan melihat neraka jahanam. Dengan ilmu yakin tadi. Dengan ilmu yakin, kalau kamu belajar, kamu mengaji, kamu dengar, kamu fahami dengan hak yang mari daripada Quran, mari daripada hadis ni, insya-Allah kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Lihat bagaimana tu, tak mati lagi. Yang ni dengan ilmu ni, dia boleh rasa dah macam tu. Macam lihat dah, macam nampak dah. Sehingga tak akan buat jahat. Bila nak buat je, terkenang, ternampak-nampak, tengiang-ngiang gitu, rasa begitu. Malah ada sahabat-sahabat dulu yang bila dia rasa macam nak jahat je, nak nakal je, bila nak jahat, nak nakal ni, dia berguling di padang pasir. Berguling dia di padang pasir yang panas begitu tengah hari. Bila ditanya kenapa kamu buat begini, nak suruh rasa panas tu. Jadi orang tanya kenapa? Supaya biar jadi insaf, biar reti sikit panas tu bagaimana. Siapa suruh dia buat begitu? Itu kerana dia rasa tu. Dia ada ilmu yakin. Dia macam nampak dah. Dia nak bagi rasa ni, nak bagi gerun ni. Bila sebut ke neraka jahanam ni, dia rasa menggigil dia, takut dia. Atau macam kita tahu kan Muhammad Ali, dia bukan isap rokok. Dia kata dia bukan isap rokok, tetapi mancis sentiasa ada dalam poket dia. Bila dia rasa nak nakal, nak jahat dia nyalakan mancis, dia pegang sekejap api tu. Memang tak lama lah, sekejap pegang tu panas dah. Kalau dah berasa panas, dia akan kata, ni baru api dunia. Ni baru api dunia Muhammad Ali. Belum api akhirat lagi. Dia pun jadi insaf, betul dia tak mampu aku. Itu kenapa dia boleh buat begitu? Itu kerana ada orang ilmu yakin. Yang Quran beritahu kata neraka jahanam, zakum, hamim, samum, itu semua barang-barang dalam neraka tu. Itu kalau baca tu, wajilat qulubuhum, menggegar badan. Ngeri rasa. Nak boleh rasa begitu kalau orang baca, memang boleh. Kalau yang balik neraka jahanam, kalau yang balik syurga, kalau kita fikir hak sebelah sana pula, dia boleh juga
La tarawunna al-jannah. Kamu benar-benar dengan ilmu yakin, kamu belajar agama, baca Quran, dengar apa Quran sebut, dengar apa Nabi sebut, kamu ibarat macam nampak syurga. Sehingga jadi baik sangat. Sehingga terasa-rasa terngiang-ngiang ayat Nabi yang Allah kata tajri min tahtihal anhar, mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Nanti ada lahmut tair, daging burung. Ada hurul ain, ada kanak-kanak wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarin wa ka'sim min ma'in. Kanak-kanak tu pergi mari bawa air. Siapa-siapa nak minum air. Allah, cerianya suasana dalam syurga. Macam kita kenduri macam apa kan? Ada anak-anak duk berlari-lari main-main. Dalam syurga pun begitu juga. Berkumpul ramai-ramai, ada yang bawa air, ada yang siapa-siapa. Allahu akbar. Terasa-rasa, terngiang-ngiang, boleh terbayang dah. Kalau kita belajar, kita yakin insya-Allah. Kita boleh nampak dah, macam nampak dah. Itu kah? Kalau orang dah nampak begitu, tu ada orang-orang yang mata dia gitu keras ya. Tu kah berjuang, masya-Allah lah. Sentiasa duduk saf depan. Kalau ada jadual bahagian angkut kayu ke, tukang masak ke, dapur ke, orang-orang yang dah sampai tahap ilmu yakin, dia baca, dia hayati sungguh, itu malam dia berjaga. Nanti dia hak yang bahagian angkut air, buat teh, dia duduk di dapur, duduk sah depan, sentiasalah dia kuat khidmat. Kalau kita tengok dia solat, kita tengok solat dia, masya-Allah, khusyuk sangat solat dia. Kalau dia punya khidmat, kuat khidmat, senyum lagi, tak mengeluh, senyum. Kemudian nampaklah dia punya keikhlasannya. Dia nak tegur ke, dia nak apa ke, ikhlas. Masya Allah. Itu kenapa tu? Kerana dia dah nampak dah dengan ilmu yakin, yang Quran sebut, hadis sebut tu, dia yakin sungguh. Tu ke dia macam nampak dah. Macam nampak dah. Cuma biasanya orang-orang begitu, dia tak lama. Biasanya yang syahid dulu orang begitu. Ciri-ciri orang mati syahid biasanya begitu. Dia 3 ciri orang-orang yang mati syahid. Biasa dia akan pergi dulu. Ikhlas, nampak sangat keikhlasannya. Kuat ibadah dan kuat khidmat. Ikhlas, kuat ibadah dan kuat khidmat. 3 tu kalau ada biasanya tak lama syahid. Memang Allah pilih. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan lihat neraka jahanam tadi dengan ainul yaqin, dengan mata kepala yakin. Sampai satu masa kamu akan lihat sungguh. Ini lihat ainul yaqin, mati dah. Ilmu yaqin, ainul yaqin, macam-macam tafsir lah. Tapi tafsir yang menyebut bahawa akhirnya ainul yaqin dengan mata kepala yakin, ini mati dah. Yang Allah tunjuk, Allah perlihatkan, Allah bagi rasa sungguh dia ketikanya. Sebelum mati memang Allah tunjuk. Siapa-siapa pun Allah tunjuk maq'adahu, tempatnya sama ada di syurga atau di neraka. Kalau yang di syurga tu yang disenyum tu. Kalau neraka Allah tunjuk tempat dia, tu yang nak mati tu, sakit tu. Kemudian di dalam kubur, itu pun dia nampak juga ainul yaqin. Dia nampak dah kalau dia orang baik, lapang, cerah kuburnya. Lapang, terang. Kalau tak baik, nauzubillah min zalik, gelap, sempit. Ada ular, lipan, macam-macam dalam tu. Dia rasa dah tu satu taman daripada taman-taman syurga atau satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Rasa dah tuannya. Kemudian besok dia bangun daripada kubur yang kata mati hidup balik ni. Atas dunia tak percaya lagi. Besok memang hidup sungguh. Bangun sungguh dia daripada kubur. Nuh pergi ke padang mahsyar tu. Dia bersama dengan siapa? Ashabul yamin atau ashabul shimal. Kawan-kawan nak duduk sebelah kanan ke atau sebelah kiri? Tu sebelah kanan nampak dah orang soleh, pejuang, juga para anbiya sekali pergi sana. Kalau duduk sini Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, orang kafir semua duduk situ, syaitan pun semua. Boleh rasa dah. Di padang mahsyar hingga akhirnya lepas pada tu ke neraka, ke dia ke syurga dia. Semua ketika itu dia nampak dengan mata kepala dia kerana dia sendiri yang lalui.
Dia sendiri yang lalui, cuma ketika itu iman. Orang-orang yang beriman ketika itu memang semua berimanlah. Iman ketika itu tidak memberi manfaat apa-apa lagi. Iman yang start nak mati lagi, mula nak mati lagi, dalam kubur tu semua orang beriman. Tidak memberi manfaat lagi. Siapa-siapa yang di atas dunia ni tak beriman, tak memberi manfaat amal ke, tasbih ke, apakah, ketika itu memang istighfar, meraung-raung minta ampun, tak memberi manfaat lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu. Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Tentang nikmat yang Allah berikan pada hari itu atas dunia ni. Banyak yang Allah bagi. Yang setelah Allah buka tu kan jadi senang hidup dia, Allah bagi banyak. Itu tu semua Allah tanya balik. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada dia, dia bersyukur. Beruntunglah. Dia patut infak, dia keluar sedekah, atau nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat banyak masa ni, nikmat itu, nikmat ini, dia manfaatkan. Dia bersyukur. Alhamdulillah lah. Dan musibah sekali bagi orang-orang yang atas dunia ni tak bersyukur, tak sedar, malah nikmat yang Allah berikan hari itu jadi menyebabkan dia jadi lalai. Yang Allah sebut awal-awal tadi, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu. Keadaan kamu berlumba-lumba cari harta. Sehingga banyaklah dapat ni. Oh, lumba lagi. Nikmat tu akan ditanya balik waktu tu sakitlah. Susahlah nak jawab. Daripada mana kamu dapat, ke mana kamu infakkan, itu semua soalan-soalan yang susah nak jawab besok. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, moga-moga kita insya-Allah menjadi orang-orang yang kuat ibadatnya. Walaupun nanti Allah bagi nikmat apa, kita bersyukurlah. Banyak yang Allah bagi nikmat kepada kita, kita bersyukur. Habis itu. Seterusnya saya nak ambil masa sikit lagi, saya nak sebut tentang pengajian yang saya buat sekarang ini mengenai dengan kitab Riyadhus Salihin. Habis dah tu. Seperti yang saya beritahu hari itu lagi, saya banyak mengajar guna WhatsApp atau Telegram sekarang ni, bahasa Arab. Hari ini saya nak sebut tentang Riyadhus Salihin. Bahasa Arab berbayar, Riyadhus Salihin ni free. Kita semua tahu kitab Riyadhus Salihin, maksudnya taman orang-orang soleh. Kitab tu kitab hadis, karangan atau susunan Imam Nawawi rahimahullah. Dia yang susun hadis tu dengan dia buat bab-bab yang dia susun, beratuslah bab dalam tu. Dan hadis yang dimuatkan dalam kitab tu beribulah, banyak. Bermula daripada bab ikhlas, kemudian bab taubat, kemudian bab sabar dan seterusnya lah. Kitab ni terkenal dengan kitab akhlak. Tetapi dalam tu ada tauhid, ada fiqh, masya-Allah lah. Kitab yang sangat baik. Hampir setiap masjid, setiap surau ada yang mengajar kitab tu. Dan hampir setiap rumah kalau orang jenis belajar, dia akan beli kitab tu. Kerana kitab tu kitab yang masyhur. Kitab yang sangat baik. Riyadhus Salihin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saya nak beritahu bahawa saya buat kitab, mengajar kitab tu melalui WhatsApp, satu hari satu hadis. Satu hari satu hadis. Saya akan send gambar hadis dan saya akan send suara saya. Suara saya. Dalam 5 minit ke 10 minit, begitu saja. Saya akan baca teksnya dan baca terjemahannya secara harfiah, secara perkata, dan saya akan buat beberapa pengajaran. Sikit je. Dalam 5 minit begitu, 5 minit ke 10 minit. Satu hari satu hadis.
Dan alhamdulillah cara ini dia berjalan tu agak macam satu hari tak banyak tapi berterusan, dan dia berjalan agak ada pergerakan yang laju sikit lah daripada kalau kita belajar seminggu sekali atau sebulan sekali. Saya kata begitu sebab saya mengajar Riyadhus Shalihin ni banyak tempat juga. Dah berapa tahun saya mengajar di situ. Baru bab apa? Baru sampai hadis ke berapa? Kerana seminggu sekali ni. Paling-paling boleh baca 2-3 hadis je. Itu kalau yang seminggu sekali. Kalau sebulan sekali, lagi-lagi lah. Lagi slow lah. Dah berapa tahun baru bab ni. Okeylah, ni hari-hari. Satu hari satu hadis. Belajar dalam grup. Saya akan masukkan dalam grup. Maka kepada siapa-siapa yang nak belajar, boleh ambil nombor ni. Beritahu kata saya nak ikut hadis. Ni free. Tak kena bayar. Handphone canggih tu insya-Allah. Jom kita. Ambil nombor 019 700 3301. Handphone canggih tu. 019 700 3301. Sekarang ni banyak orang nak lari daripada WhatsApp, nak lari daripada Telegram, nak lari daripada Facebook, sebab dia masuk berita, kadang ada yang fitnah, ada yang merapur, ada yang bersembang, entah apa-apa. Kadang berita tu terulang-ulang. Jadi orang akhirnya jadi kalau WhatsApp tu setengah-setengah dah banyak grup dia. Dia sendiri admin pada atau yang orang masukkan. Jadi banyaklah cerita terulang-ulang, maklumat entah apa-apa kadang-kadang. Jadi orang, alhamdulillah ni belajar. Satu hari satu hadis. Dan sesiapa yang masuk dalam tu nanti diingatkan supaya jangan send apa-apa. Dah masuk dalam tu nanti, bila tolong masukkan dalam kumpulan atau belajar hadis, satu hari satu hadis, saya akan masukkan. Saya akan ingatkan dalam tu, dan sekarang ni saya ingatkan. Tolong jangan send apa-apa. Iklan ke, nak bersembang ke apa dalam tu, jangan. Sebab dia, nama tajuknya pun nanti Kitab Riyadhus Shalihin. Kita nak belajar Kitab Riyadhus Shalihin, nak belajar hadis. So jangan send apa-apa. Kata dia akan jadi serabut, akhirnya orang macam yang kumpulan-kumpulan yang ada tu lah. Tak apalah, grup-grup yang ada tu memang grup bersembang. Memang orang buat benda tu untuk bersembang. Tapi ni saya ambil kesempatan ni, ambil peluang ni bukan untuk bersembang, tapi belajar satu hari satu hadis. Tak lama lagi saya akan buat satu hari satu ayat ke Quran, saya akan buat Quran. Dalam masa terdekat saya akan buat Quran pula. Terjemahan harfiah juga. So dalam tu jangan kirim apa-apa. Kalau ada yang tersalah send tu, dia adalah tak tersalah send ke apa tu, biasalah. Tak apa. Tapi kalau dia sembang nampak berlarutan, di situ bukan ni. Dia macam majlis ilmu beginilah. Dia betul-betul macam dalam majlis ilmu. Duduk dalam tu, kalau kita rasa okey, baik, terus. Dan kalau kita rasa nak sebarkan hadis tu kepada grup-grup lain, silalah. Keluarga kita ke siapa ke, saya izinkan. Dan kalau siapa rasa nak kawan kita pun masuk juga, bagi nombor. Saya akan masukkan. Kalau dalam WhatsApp lah. Kalau dalam Telegram, dia boleh jemput siapa-siapa lagi lah. So nanti boleh beritahu, nak masukkan saya dalam WhatsApp atau masukkan saya dalam Telegram. Kalau dalam Telegram, lagi senang. Saya tak letih sangat, dia boleh jemput dia kawan-kawan dia sendiri. Lagi cepatlah penuh kalau Telegram. Kalau WhatsApp, saya sendirilah kena masukkan. Alhamdulillah, kalau mengaji Arab dekat 1000 orang. Kalau Riyadhus Shalihin ni dah 4000 lebih dah. Ramai dah yang ni. Handphone saya pun dah jam. Beli handphone baru dah. Cabut bateri akhirnya. Alhamdulillah, tak apa tu, tak apalah pengurusan tu. Tapi benda ni, alhamdulillah, satu hari satu hadis. Santai. Dengar dan sebar-sebarkanlah. Saya akan ngajar beberapa pengajaran, tak banyak. Kalau saya tak faham penjelasan tadi dan hadis tadi, boleh tanya. Sebaik-baiknya tanya secara peribadi begitu. Atau kalau tanya depan-depan ramai-ramai dalam grup itu semua orang tahu, boleh juga. Kalau saya tahulah, saya jawablah.
Ada soalan provok ke apa ke, saya tak layan, minta maaf lah kalau dalam tu tanya nak bergaduh, nak sindi-sindi orang tu. Kita nak dalam tu suasana yang nak faham saja. Nak bahas lebih-lebih, kaitkan apa semua, itu suasana lain lah. Sangat baiklah. Untuk setakat ni saya kata Masya Allah. Dan akhirnya saya pun adalah buat syair tentang kitab Riyadhus Salihin yang saya buat sekarang ini. Saya kata, kami istafadna min Riyadhis Salihin al-jamalu ra'aynahu idh kunna sa'ihin an-Nawawi wa amthaluhu ja'u nasihin bi kutubin qayyimatin sirna lahum madihin fihi ahadithun dalilun lil falihin kitabun man qara'ahu yakunu afraha farihin ya hasratan 'alal ibadi talihin bi kalami nabiyillahi kanu mazihin hayya 'ala istima'hi hinan ba'da hin linafhamahu thumma na'mal linakuna fatihin wa bihadyi Muhammadin hatman nakunu rabihin fid dunya wal akhirati laminan najihin. Maksudnya, alangkah banyak faedah yang kami dapat daripada kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu maksudnya taman orang-orang soleh, taman orang-orang baik, yang keindahan di dalamnya dapat dilihat ketika mana kita bersia-sia di dalamnya. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang seumpamanya telah meninggalkan kata-kata nasihat yang baik. Bagi siapa yang membaca karangan-karangan mereka, nescaya kita akan puji usaha baik mereka. Kitab Riyadhus Salihin di dalamnya hadis yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang berjaya. Kitab siapa yang membacanya, nescaya ia akan menjadi orang yang paling bahagia. Alangkah ruginya orang-orang yang di atas dunia ini, jahat dia terhadap kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mempermain-mainkannya. Oleh sebab itu, jom kita mendengar kata-kata Nabi kita dari satu masa ke satu masa. Saya kata satu hari satu hadis, untuk kita faham dan kita amalkan, dan supaya kita menjadi akhirnya orang-orang yang menang. Dengan petunjuk Nabi Muhammad, nescaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nescaya kita akan menjadi orang-orang yang berjaya. Jadi sekali lagi, saya bagi nombor saya, siapa-siapa yang nak, insya-Allah 019 700 3301 019 700 3301, insya-Allah. Boleh dah masuk, nanti nak sebar-sebarkan, beritahu nak WhatsApp atau Telegram, boleh insya-Allah. Apa yang baik pada Allah, apa yang lemah daripada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah.